Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jembetusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan mengadakan keberangkatan negara ke Republik Peru bagi mengesahkan kembali hubungan dua hala. Inisiatif pemasangan panel suria membantu mencapai matlamat negara bagi masa depan lebih hijau. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan negara ke Republik Peru yang dijangka pada 12 hingga 13 November 2024. Keberangkatan ini adalah buat julung kalinya Baginda mengadakan keberangkatan negara ke Republik berkenaan. Semasa di 5 Peru nanti, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam antara lainnya akan mengadakan perjumpaan bersama Puan Yang Terutama Dina Ercilia Boluarte Zegara, Presiden Republik Peru bagi mengesahkan kembali hubungan dua hala dan seterusnya menitik beratkan lagi kerjasama dalam bidang yang saling menguntungkan kepada kedua-dua buah negara. Negara Brunei Darussalam dan Republik Peru menjalinkan hubungan diplomatik sejak 1 Jun 1990. Selepas keberangkatan negara tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia akan berangkat menghadiri Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM ke-31 pada 15 hingga 16 November 2024 di Lima dengan Republik Peru selaku hos ekonomi di bawah kepimpinan Puan Yang Terutama Presiden Republik Peru. Dengan bertemakan Empower, Include, Grow, APEC 2024 bertujuan untuk memupuk kerjasama ekonomi dan teknikal yang lebih besar dalam kalangan ahli-ahli ekonomi APEC. Bidang-bidang keutamaan bagi mesyuarat kali ini termasuk menggalakkan pertumbuhan inklusif dan saling berkaitan melalui perdagangan dan pelaburan, memajukan inovasi dan pendigitalan bagi menggalakkan peralihan kepada ekonomi formal dan global dan memastikan pertumbuhan mampan untuk pembangunan berdaya tahan. Peru sebelum ini pernah mempengurusikan APEC pada tahun 2008 dan 2016. Kontingen misi operasi Badai Taduh bagi memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk di kawasan terjejas di Republik Filipina berikutan taufan tropika Christine Trump telah selamat kembali ke tanah air pada 5 November lalu. Pagi tadi diadakan majlis doa kesyukuran bagi meraihkan kepulangan kontingen Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang selesai melaksanakan operasi Badai Taduh. Majlis berlangsung di Surau Al-Barakah, Pangkalan Tentera Udara Urimba. Penyampaian sijil penghargaan kepada ahli-ahli kontingen disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Major Jeneral Datu Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Misi berkenaan mencerminkan komitmen teguh Kementerian Pertahanan terhadap operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di rantau ini. I think this sense of brotherhood, this great generosity and support that has always been expressed by Brunei Darussalam towards the government and people of the Philippines, it will always be remembered and greatly appreciated. Between the Brunei government and the Philippines, particularly the RBAF and the RBAR, it's been a smooth coordination from the channeling down to the coordination for the local regulations of the Philippines. Fokus utama ialah menjelaskan pelbagai aspek operasi termasuk penyelamatan, penghantaran bantuan kecemasan,
ke affected areas dan koordinasi dengan pihak berkuasa tempatan. Kami operate 2 buah bersama Philippine Air Force untuk memberi makanan kepada remote village di island-island yang ada affected by the tropical storm. Antara cabaran yang dihadapi semasa melaksanakan operasi adalah pada masa itu selain daripada taufan Christine, taufan Leon juga sedang berkembang pada masa yang sama. Banyak cabaran yang ditempuhi seperti keadaan cuaca yang tidak menentu dan kawasan yang sangat asing bagi kami. Alhamdulillah kami berjaya melaksanakan tugas dan dengan sebaiknya. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melancarkan sistem fotovoltaik 60 kW jam yang baru dan ini menandakan pencapaian penting dalam perjalanan bank tersebut ke arah kemampanan dan pengawasan alam sekitar. Pelancarannya diadakan petang tadi di Ibu Pejabat Bank berkenaan di Ibu Negara. Nampak saya suka cerita merasmikan panel solar atas punggung bagi Ibu Pejabat. Pelancaran sistem disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Encik Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Halwa Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Bank berkenaan kini merupakan institusi kewangan pertama di negara ini yang memasang panel suria atas bumbung sebagai menunjukkan komitmen bank tersebut terhadap masa depan yang lebih hijau dan berdaya tahan. Dengan memiliki tenaga suria, BIBD akan mencapai penjimatan kos yang ketara yang boleh disalurkan ke arah inisiatif komuniti dan meningkatkan lagi perkhidmatan pelanggan. And protect our shareholder. Huawei digital policy. Tabiat menggunakan rokok elektronik iaitu vape boleh membahayakan kesihatan, antaranya merosakkan paru-paru dan risiko kepada jantung. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Seorang lelaki warga negara Bangladesh memeluk agama Islam dan melafazkan 2 kalimah syahadah. Majlis pengislamannya berlangsung semalam di Masjid Rashidah Seratul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Subhas Chandra Sutradar, 26 tahun, kini dikenali sebagai Muhammad Anas bin Abdullah. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pendolong Pengarah Pusat Dakwah Islamia. Sejak awal Januari tahun ini hingga 6 November, 270 orang memeluk Islam di negara ini. Agama Islam melarang umatnya daripada melakukan perkara-perkara yang boleh memberi kesan yang tidak baik dan mudarat kepada kesihatan. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Larangan Rokok dan Merokok Menolak Kemudaratan Sejagat. Khutbah juga menekankan mengenai rokok elektronik atau vape juga boleh membahayakan kesihatan. Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam menyatakan rokok dan merokok itu adalah haram dan penggunaan vape adalah haram menurut syarak. Elektronik atau vape juga boleh membahayakan kesihatan. Antaranya, pertama, ketagihan nikotin. Kebanyakan cecair vape mengandungi nikotin. Dadah yang boleh menyebabkan ketagihan. Penggunaan vape boleh meningkatkan risiko ketagihan, terutamanya dalam kalangan golongan muda yang lebih terdedah kepada kesan nikotin. Kedua, kerosakan paru-paru. Penggunaan vape boleh menyebabkan kecederaan paru-paru yang serius. Pengguna vape berisiko mengalami penyakit paru-paru yang berpunca daripada penyedutan bahan kimia berbahaya dalam cecair vape. Ketiga, risiko pada jantung. Nikotin dalam vape boleh meningkatkan tekanan darah dan seterusnya meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Keempat, kesan kepada remaja. Vape sangat berbahaya bagi remaja kerana nikotin boleh menjejaskan perkembangan otak.
30 peserta mewakili daripada badan-badan penilaian konformiti yang berdaftar terdiri daripada jabatan-jabatan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan syarikat-syarikat swasta mengikuti bengkel keperluan am untuk kecekapan makmal ujian dan kalibrasi. Ia dianjurkan oleh Pusat Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam PSABD, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama dua hala bersama Jabatan Standard Malaysia, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia. Bengkel diadakan di sebuah hotel di Gadong. Perasmian bengkel disempurnakan oleh Dayangku Hajah Nadia Anashita binti Pengiran Datuk Paduka Haji Abu Bakar, pemangku pengarah PSABD. Bengkel diadakan bersempena dengan Hari Akreditasi Sedunia 2024 dan ianya merupakan salah satu usaha mempromosikan budaya kerja berkualiti bagi makmal-makmal ujian dan kalibrasi tempatan. Bengkel yang telah diadakan selama 3 hari berakhir dengan penyampaian sijil kepada para peserta. 30,000 orang setakat ini mengunjungi Pesta Buku Brunei 2024 sejak ianya dibukakan pada 2 November lalu bagi kunjungan orang ramai. Pesta buku berkenaan sedang berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Asral Bolkiah, Berakas. Semasa ditemui RTB, rata-rata pengunjung berpuas hati kerana menerusi pesta buku tersebut, mereka berpeluang mencari buku-buku yang dihajati selain jualan buku-buku dengan potongan harga yang memuaskan. We like the layout, banyak discounts, and then ada banyak buku yang especially payah dapat di Brunei, dapat saya direct vendor kan, contohnya Pak Latif, saya spesifik, itu yang menarik lah. It's good. So far banyak buku yang batas sudah lama kami, macam buku-buku zaman kami kanak-kanak pun ada berbalik lah. So it's good to see it back, dapat di Bali, dapat dibaca semula. Orang ramai masih berpeluang berkunjung ke Pesta Buku Brunei sehingga 11 November ini dari pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam. Tidak pasti. Jangan kita buat. Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat C3L di Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan bengkel mengenai kebersihan pekerjaan dan toksikologi pekerjaan. Bengkel diadakan selama 2 hari itu merupakan kemuncak hari terbuka C3L dan Pesta Pembelajaran Sepanjang Hayat 2024. Dengan menumpukan keselamatan tempat kerja global, bengkel bertujuan untuk menangani penemuan pertubuhan buruh antarabangsa, mendedahkan 2 juta kematian berkaitan pekerjaan, 270 juta kepalangan dan 160 juta penyakit berkaitan pekerjaan setahun. Bengkel dihasrat dapat meningkatkan kemahiran dan melatih semula profesional dalam kesihatan dan keselamatan pekerjaan, memberi tumpuan kepada kebersihan pekerjaan dan toksikologi untuk menghadapi bahaya di tempat kerja dan mengurangkan risiko kesihatan. Juga diadakan sesi interaktif yang menawarkan kuliah dinamik, kajian kes, perbincangan dan amalan praktikal untuk menggabungkan teori dengan pemahaman praktikal. Pelbagai jenis bunga dan anak-anak pohon pokok ditanam mengelilingi persekitaran Sekolah Alif Cawangan Bandar Seri Begawan. Penanaman bunga dan anak pokok diadakan pagi tadi semasa program keceriaan sekolah berkenaan di Rimba. Bunga-bunga yang ditanam seperti bunga cempaka, bunga raya, pokok palma dan pokok busida. Program merupakan usaha ke arah mencapai sasaran untuk menanam 500,000 pokok baru menjelang tahun 2035 dan menceriakan lagi kawasan sekolah. Seperti permainan tradisional lain, permainan pasang perlu dimartabatkan atau dihidupkan agar ia tidak pupus di telan zaman. Permainan pasang juga terbukti menyeronokkan dan mampu memantapkan pemikiran pemain. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenainya, Muhammad Wai Zakaria ada laporannya.
pasang menjadi medium hiburan dalam kalangan masyarakat tempatan. Namun, kini khazanah warisan itu seolah-olah kurang diberikan perhatian, terutama golongan muda. Lebih menyedihkan lagi, ia boleh pupus jika tidak ada usaha meneruskannya. Justru Jabatan Museum-Museum mengambil inisiatif menghidupkan semula permainan tradisi itu melalui pertandingan permainan tradisi pasang bagi penuntut sekolah menengah senegara untuk menyebarluaskan dan mengenalkan permainan pasang. Memberikan peluang untuk bersaing secara sehat di kalangan pelajar-pelajar di dalam permainan pasang ini. Dan juga untuk mengenalkan warisan dan budaya negara Darussalam, terutama permainan tradisi ini, agar ia dapat dikenali dan dapat dimainkan oleh pelajar-pelajar di sekolah ini. Dengan pelbagai corak dan nama yang berbeza, ia menjadikan pasang begitu seronok dimainkan. Ia boleh mengimprove cara pemikiran kami dan kalau dijadikan turnamen, ia boleh membuat permainan ini siap lagi. Minat pasal ini kan warisan tradisional negara, so supaya warisan tradisional ini tidak kena telan zaman. Melalui penganjuran pertandingan seumpama itu, pasang berpotensi untuk menjadi permainan yang diminati, khususnya golongan muda, sama seperti permainan catur, congkak, dan lain-lain lagi, agar warisan tradisi itu tidak pupus ditelan zaman. Laporan Muhammad Waiz Zakaria untuk Berita RTB.